Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lipat taufik rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu kembali, dapat bersua dalam satu majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Cuma nak tanya malam ni, kita nak baca kitab Pelita Penuntut atau nak cerita sikit tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana-mana baca kisah. Ya. Kisah Nabi. Muslimat kata kisah Nabi. Dia baik. Kita masih lagi berada di dalam bulan sambutan Maulid Rasul. Jadi eloklah kita buat satu majlis yang memperingati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum nak meneruskan, saya tanya apa-apa semua. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah beri pada kita kelapangan. Walaupun kita ada juga mungkin sakit atau sikit, tak sihat atau sikit, tapi kita dapat hadir juga dengan izin dan restu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama di antara maghrib dan isya kita berada dalam masjid ini, moga diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikifarahkan segala dosa-dosa kita. Dan mari kita sama-sama berniat iktikaf berada dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Moga setiap saat, setiap langkah kita berada dalam masjid ini akan diberi ganjaran pahala. Baik, pimpinan besar kita tahu yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang mana dia adalah berbangsa Arab Quraisy, satu keturunan bangsa Arab yang tinggi, yang mulia. Baik, bapanya yang bernama Abdullah, ibunya yang bernama Siti Aminah binti Wahab. Jadi itulah nama bapa dan juga nama ibunya. Kita tahu dia dilahirkan yang masyhurnya dengan tarikh 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Peristiwa kehebatan tentang sebelum kelahiran pun kita dah tahu, yang mana Abdullah ni adalah seorang pemuda yang sangat mulia, seorang pemuda yang sangat baik. Dalam ramai kalangan pemuda, dia adalah pemuda yang sangat baik. Jadi Allah Ta'ala nak pilih turunnya benih kerasulan itu nanti nak mari melalui siapa? Melalui orang-orang yang akhlak yang cukup tinggi, orang-orang yang bersifat. Begitu juga salur galur ibunya daripada wanita yang cukup baik, yang cukup mulia, yang memelihara maruah diri mereka. Ketika bapa Abdullah nak pergi meminang, dia bawa Abdullah nak pergi meminang ni Aminah, ada seorang wanita lain dia melihat, yang wanita ni dia kira dia ada ilmu lah sikit, dia ada ilmu, dia dapat, kita kata dia ni orang alim jugalah, ilmu, dia ada ilmu, tapi dia bukan Islam ni lah masa itu. Dia dapat lihat di wajah atau di dahi Abdullah tu ada satu cahaya nubuah, cahaya kerasulan tu dia ada di situ, nampak itu. Bukan orang biasa boleh tengok, tapi orang yang ada ilmu dia yang dapat melihatnya, dia ada situ. Dia cuba memujuk Abdullah supaya kahwin dengan dia, tapi Abdullah kata dah, bapa saya nak pergi minang orang lain. Dia sudah kahwin dengan orang lain semua, dengan Aminah semua ni. Besok wanita tu jumpa balik Rasulullah, tapi dia buat tak tahu je. Rasulullah lah jumpa Abdullah ni, bapa Nabi ni, dia buat tak tahu. Sedangkan kemarin dia nak pulun sangat ni, kan? Dia buat tak tahu, macam tak kenal ya. Lepas tu Abdullah tanya, pasal apa kamu buat tak tahu? Kemarin kamu nampak pulun sangat ni. Dia kata, yang aku pulun sangat kemarin tu sebab aku tengok di dahi kamu tu ada satu cahaya, iaitu cahaya kerasulan ada di situ. Tapi hari ni aku tengok tidak ada cahaya di situ. Dia tak nampak dah cahaya tu.
kata. Jadi dah berkahwin dengan Aminah ni. Jadi benih tu dah masuk ke situ. Jadi dah hilang dah semua. Tak nampak dah cahaya yang ada di dahi Abdullah. Baik. Itu beberapa peristiwa yang sebelum kelahiran ini. Kita tengok 2 bulan lagi kelahiran Nabi Muhammad, itu tentera bergajah datang nak musnahkan Kaabah. Tapi kita tahu kisah dia yang mana dimusnahkan, Allah Ta'ala musnahkan tentera bergajah tadi, tentera Abrahah tadi dengan burung yang kecil saja, iaitu burung ababil, dengan dilemparkan batu sehingga habis semua, kecundang habis semua, tewas habis semua tentera Abrahah. Di atas kedengkian dia, jealous dia tentang Kaabah ni, orang main melawat banyak daripada tempat tokong bahala di Yaman, di tempat dia tu. Jadi kurang orang pergi sana. Dia nak musnahkan Kaabah ni, tujuannya nak bagi orang pergi ke sana, tapi akhirnya jadi musnahkan. Kita tengok lagi peristiwa api yang sembahan orang Majusi di Iran terpadam. Dulu tak panggil Iran lah dulu, kan? Terpadam api sembahan mereka itu, yang mana mereka nyalakan beribu-ribu tahun dah terpadam. Dan berapa 14 tiang di tokong atau berhala di gereja pun tumbang habis semua. Itu peristiwa-peristiwa yang hampir nak berlaku ketika berlakunya kelahiran Rasulullah SAW. Nak cerita apa tadi? Ini adalah manusia yang agung yang dilahirkan. Ketika Ibu Abdul Rahman bin Auf menjadi bidan Rasulullah ketika menjadi bidan ketika nak lahir, masa dia dah letak anak baby tu, hilang sebentar. Nabi kita ni hilang sebentar. Bukan lama, hilang sebentar. Dan dalam kitab Jauhar Mau'ud ada sebut mengenai tentang kisah Nabi Muhammad yang hilang sebentar itu, rupanya dibawa untuk bertemu seluruh pokok tumbuh-tumbuhan, ikan di laut, burung di udara, malaikat apa semua, habis semua. Bawa nak tunjuk, inilah makhluk yang sangat agung telah melahir ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Insan ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala telah lahir ke dunia ini. Semua mereka dah kenal habis semua. Walaupun pi tu jumpa dengan ramai yang banyak, bulan, bintang sebagainya, tapi Allah Ta'ala buat itu dengan mudah saja, sebentar saja ada balik. Baik, itu ketika dia kecil. Bila dia dilahirkan, dia lahir dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dia lahir tak menangis. Yang menangis ni ada gangguan kan, adalah ada makhluk lain yang ganggu semua. Tapi Rasulullah ni tak. Dia lahir sudah dikhatankan, rambutnya telah pun dibubuh minyak, kilat elok semua, matanya telah bercelak dan sebagainya. Semuanya dah sempurna elok semua. Yang eloknya tu dia lahir dalam keadaan sujud dan jarinya menunjuk kepada Allah Subhanahu, sedang macam menunjuk isyarat sesuatu. Baik, itu kelebihan Nabi kita. Tapi yang kita nak tengok sekarang, yang kita nak tengok ialah tentang pengorbanan Rasulullah SAW kepada kita. Itu sebuah sikit kita tentang kelahiran. Kita dah tahu, nampak dah. Dan banyak dah kita dengar cerita kisah-kisah mengenai tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, tak apa, kita cerita lagi sikit. Ketika dia berumur 4 tahun, dia dibawa oleh 2 orang malaikat yang berjubah putih, lalu dibelah dadanya. Kalau kita tengok sebelum tu lagi pun macam tu juga. Ibunya, ibu pengasuhnya ni, ibu susuan ya, Sa'diyah ni, mari nak ambil ni. Walaupun orang lain semua dah tak mahu dah ni ambil Nabi Muhammad ni, sebab bila dia bertanya bapanya siapa, bapanya telah pun tak ada dah, dah meninggal dunia dah. Jadi orang nak ambil nanti siapa nak bayar upah mereka ni, upah tak ada semua ni, macam mana ni. Jadi orang tak mahu. Tetapi ibu susuan dia ni, tengok-tengok ni dia terus berkenan. Dia tak kira semua, dia tak kira nak dapat nak upah tu, nak dapat bayar banyak mana, tak kisah. Tapi dia berkenan lah dengan budak ni. Tuan ambil. Buat balik, kita tahu kisah perjalanan nak balik tu macam mana. Unta yang kurus jadi kuat, sehat dah semua. Boleh potong pula orang nak balik, lama dulu dah ni semua dah balik dah ni. Yang boleh potong lagi. Sampai di tempat di kampung mereka, lepas tu taman-tanaman jadi subur, ternakan-ternakan jadi sehat semua, jadi pembiak yang cukup banyak dan sebagainya. Allah Ta'ala turunkan rahmat. Nabi Muhammad ni Allah Ta'ala turunkan rahmat, rahmatan lil alamin.
rahmat bagi seluruh alam, untuk haiwan, tumbuh-tumbuhan, manusia, semuanya mendapat rahmat daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Mari dah ketika umur 4 tahun saya kata tadi ni, dia dibelah dada. Sebenarnya Nabi kita ni dibelah dada ni banyak kali, kan? Sebelum dilahirkan dah dibelah dah di dalam kandungan ada. Bila mai dilahirkan dah dibelah juga. Lepas tu pula bila dia umur 4 tahun dibelah lagi. Lepas tu ketika dia nak di Isra' dan Mi'raj pun dibelah lagi. Ada sebanyak 4 kali dibelah dadanya, tetapi Rasulullah tidak merasa sakit. Jadi ibunya ni dah berasa heran, ibu susuannya ni. Sebab apa, ada anak dia ni balik cerita ni, kami nampak tadi ni saudara kita ni dibawa dua orang malaikat belah semua. Lepas tu mak dia pun tanya, bila dia balik mak dia tanya. Dia dalam keadaan muka pucat lah semua. Tanya. Dia cerita lagu tu. Kamu kenal tak siapa? Tak kenal. Tapi dia pun belah dada. Kamu sakit tak? Tak sakit semua. Mak susuan dia rasa heran dah. Masa ni. Dia hantar balik kepada ibu dia yang sebenar. Tapi ibu dia kata, saya mengalami keadaan yang pelik tu lagi banyak. Mengandung tak puasa berat. Tak puasa langsung, apa masalah? Tak ada masalah langsung puasa. Cahaya rasa masuk dan keluar daripada perut dia sebagainya. Macam-macam peristiwa. Lalu dia mimpi dia mengandung insan yang sangat agung, insan yang sangat mulia. Insan mengenai tentang yang sangat agung ni Allah Ta'ala sendiri sebut, innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada atas akhlak yang sangat agung. Akhlak Rasulullah yang sangat agung, yang sangat mulia. Jadi Rasulullah di atas diutuskan kepada kita ini untuk menyempurnakan akhlak dan adab-adab. Di segi adab, akhlak, Rasulullah lah yang terbaik. Tak ada dah cara yang lain. Baik, kita balik memperingati kisah Rasulullah. Bila dia mari umur 8 tahun, diserah balik pada ibunya. Lepas tu ibunya ada bawa dia pergi menziarahi perkuburan ayahnya dan juga menziarahi saudara-saudara sebelah bapanya. Sampai satu tempat yang bernama satu kampung yang bernama Abwa, ibunya meninggal di situ. Ada pengasuh dia, bukan bidan, dia pengasuh pula Ummu Aiman. Ada seorang lagi yang jaga. Bila mak dia mati lalu dikebumikan situ, kita ni kalau anak kecil macam tu 8 tahun nak mesti menangisnya. Mau baliklah, hidup baliklah. Nak macam mana? Tinggal dia seorang. Ayah tak ada lah ni. Ayah tak ada awal lagi. Dia dalam kandungan lagi. Ayah dia dah meninggal. Baik, ibu dia pula umur dia 8 tahun. Ibu dia pula meninggal. Dia masih lagi kanak-kanak ketika itu. Tapi dipujuk oleh Ummu Aiman ni, jomlah kita balik semua. Merayu. Dia duk korek tanah, nak korek kubur mak dia semua. Tetapi dia pujuk balik lah. Baik. Ada lagi sejarah perjalanan dia kita tengok, ada lagi sikit ketika dia umur 12 tahun. Ada lagi perjalanan yang pertama ke negeri Syam, iaitu bapa saudaranya, datuknya nak bawa pergi berniaga. Di situlah dia ajar dia berniaga dan sebagainya. Rasul kita ni pengalaman cukup banyak. Dan di situ juga berjumpa dengan pendeta Buhairah, yang mana dia ni dapat mengenali tanda-tanda kenabian tu ada. Bila dia tengok daripada jauh, ada nampak tanda awan, mari mengikuti, lindung. Dia tahu dalam kitab dia ada cerita mengenai tentang Nabi akhir zaman ni memang sentiasa awan melindunginya. Rupa-rupanya ada di situ Nabi kita ketika tu dia masih kecil lagi, tapi dengan arahan dia suruh bawa baliklah budak ni. Kalau jumpalah kepada orang Yahudi yang dia tahu kata ni orang Arab ni, mereka pasti akan bunuh budak ni. Sebab dia penuh tu Nabi akhir zaman tu ialah daripada kalangan mereka. Sebab tu banyak mereka dah pergi ke Madinah dah, menetap di situ, buat rumah duduk di situ. Kok nanti anak mereka yang akan lahir di situ nanti jadi Nabi akhir zaman. Tapi rupanya tak juga. Iaitu Allah telah pilih daripada bangsa Arab, kerana Al-Quran ini akan diturunkan dalam bahasa Arab. Baik. Rasulullah dia memberi manfaat kepada kita semasa dia hidup dan juga selepas dia mati. Selepas dia wafat pun dia tetap masih lagi memberi manfaat kepada kita. Ada satu kisah mengenai tentang dia berdoa kepada Aisyah. Dia doa, wahai Aisyah, dan dalam doa tu dia kata, aku doa kepadamu Aisyah, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosamu yang terang, yang tersembunyi, yang kecil, yang besar, dan semuanya dosa-dosa kamu ni aku minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aisyah jadi macam mana? Jadi seronok tak tahu nak kata lah. Kalau boleh macam nak terobat lompang, nak lompat melampau tak tahu nak kata. Punya seronoknya, gembiranya.
Tanya Rasulullah, adakah kamu gembira? Ya, pastilah aku gembira, kerana doa ini ada doa Rasulullah, doa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Doa kamu adalah doa yang mustajab. Tapi jawab Rasulullah, wahai Aisyah, kamu tahu tak, doa ini aku doa setiap malam. Aku doa macam ni, ya Allah, keampunkanlah dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terang, untuk umatku hingga akhir zaman. Siapa dia umat akhir zaman? Kita. Rasulullah masa dia hidup dulu, dia telah memberi manfaat kepada kita. Rasulullah telah pun meminta ampun segala dosa-dosa kita yang kecil, dosa-dosa besar kita, dosa-dosa yang tersembunyi yang kita lakukan, dosa yang terang-terang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang minta ampun dosa kita? Rasulullah. Rasulullah walaupun dia hidup, dia telah memberi manfaat pada zaman kita ini. Allahu akbar. Baik tak Rasulullah kepada kita? Baik tak Rasulullah kepada kita? Allahu akbar. Jadi patut tak kita meraihkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perbanyakkanlah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman dahulu ada seorang alim ulama. Ketika dia jadi lumpuh, dia tak dapat nak bergerak apa semua. Dia tak dapat nak buat apa dah, tetapi tangan dia saja yang boleh bergerak. Dia kata dia nak buat manfaat juga. Dia tulis, dia duduk saja, dia tulis. Dia tulis selawat kepada Rasulullah. Boleh ikut sama-sama saya. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Sambung. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Sekali lagi, kuat sikit. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Jadi ulama ni tertidur, lalu dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi kepada dia rida yang berwarna hijau, lalu mendoakan kepadanya sembuh. Lalu dia terjaga, dia boleh dapat kesembuhan, dapat kesihatan dengan berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita tadi ni, orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi ni dah lumpuh dah, tak boleh bergerak dah, tetapi dia tak duduk diam, dia akan buat usaha juga. Sikap orang mukmin ni, dia nak menghasilkan sesuatu juga untuk orang. Dia buat selawat tadi. Dan selawat tu sampai kita sekarang hari ni boleh digunakan, kita dah guna. Berkat dia buat tu berapa ratus tahun dah dulu ni, dia tulis tu. Kita sekarang hari ni dah baca selawat tu juga. Allahu akbar. Manfaat dia tu ada lagi. Nak cerita apa tadi ni? Kelebihan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita Nabi Muhammad. Apa saja yang bersangkut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada kelebihan. Kata Ustaz Hazmin ketika dia buat ceramah Maulid Rasul, kita mari di sini. Saya ingat lagi. Sesiapa yang hafal salasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama-nama tu, bin apa semua tu daripada bapa dia. Saya sebut, tak ada nak tulis buat apa, tapi saya dah tulis dah. Kalau nak nanti saya boleh bagi. Dia nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luway bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai dekat tu saja yang sepakat ulama mengenai tentang kesahihannya. Sebenarnya kalau kita tengok salah silap tu nak sampai kepada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu lebih daripada 80. Tapi hak tu tak dapat riwayat yang sahih hak tu. Tapi yang ni sepakat ulama sampai dekat 20 ni. Lepas pada tu ulama dah khilaf dah. Ada sampai ke 80 lebih, sampai kita Nabi kita ni dia salah silap dia sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Situ. Betul keturunan Arab yang dari situ.
Nanti ada lagi yang 3 nabi-nabi yang lain, Nabi Yaqub semua tu, turun semua tu ke sebelah lain pula. Nabi Ibrahim ni mai turun last kali Nabi Muhammad. Jadi terpisah jauh nabi hak Arab ni. Nak mari sampai ni dah berapa nabi hak Bani Israel dah banyak lah. Tapi hak belah Arab ni last sekali. Lepas Ibrahim, Ismail, lepas tu terpisah 80. Lepas tu barulah mari Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman kita. Baik, kita nak cerita tadi satu manusia yang sangat agung. Kelebihan siapa yang menghafal yang tadi ni terselamat daripada kebakaran rumahnya. InsyaAllah kita hafallah. Apa saja yang sangkut paut dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya ada kelebihannya. Sehingga kan orang yang tadi ditulis. Kita tengok satu cerita mengenai tentang, kita tahu kisah Abu Lahab. Abu Lahab kita tahu mati dalam keadaan kekufuran. Tetapi dia pernah meraihkan kelahiran Nabi. Dia pernah sembelih buat. Dia pernah merdekakan hamba. Mana orang main habak ada berita merdekakan hamba. Sahabat Islamiah tu. Lepas tu pula dia buat sembelihan, bagi jamu orang makan. Dia ada juga sumbangan daripada Nabi tu. Walaupun dia ahli neraka, tetapi diberi keringanan pada hari Isnin, hari kelahiran Nabi. Dia dapat memakai terompah di dalam neraka. Dilapik dan juga tempat Alkitab jejak tu bara api neraka. Ada juga terompah dalam tu. Itu orang kafir, mati dalam keadaan kafir. Cerita dalam surah Tabat Yada tu cerita mengenai tentang Abu Lahab tu. Tetapi kerana dia ada juga sedikit pengorbanan kepada Rasulullah, maka Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala ni bersifat adil. Apatah lagi kita orang yang beriman, yang mana sentiasa ingat Rasulullah SAW, yang mana sebelum tidurnya sentiasa dia berselawat. Hari-harinya dia ada. Salah satu adab tidur ini, kita berselawat sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Berselawat kepada dia. Kata Aisyah ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika dia rasa takut, pertanyaan dia kepada Rasulullah itu mewakili kepada kita semua. Wahai Rasulullah, ketika di akhirat kelak nanti, kalau kami nak minta pertolonganmu, kami nak jumpa kamu di mana? Jawab Rasulullah, kalau kamu nak cari aku, nak minta pertolongan aku di akhirat kelak esok, kamu cari di 3 tempat. Yang pertama, kamu cari aku di Telaga Kal-Kautsar, di situ. Yang kedua, kamu cari aku di mizan. Kalau tak ada aku di Kal-Kautsar, aku akan berada di mizan, tempat timbangan amalan kita. Yang ketiga, kalau kamu tak jumpa juga, kamu tunggu aku, kamu cari aku dan titi Siratal Mustaqim, ada di situ. Yang mana kita tahu Telaga Kal-Kautsar itu yang mana kalau nak kira perjalanan kita, kenderaan kita sekarang ni selama sebulan perjalanan. Punya besar luasnya macam sungai punya panjang, besar macam tasik yang luas gitu. Cawan-cawan gelas-gelas disediakan ada pada di situ. Disebutnya seperti banyaknya seperti bintang di langit punya banyak cawan, tak berebut dah nanti. Ada, dapat semua ada. Tetapi orang yang paling best sekali ialah orang yang dapat Rasulullah pergi mai sini, Rasulullah cedok dengan tangan, tapak tangannya yang mulia itu, lalu dia suap kepada mulut kita minum. Allahu Akbar. Siapa yang dapat ni? Siapa yang dapat ni? Orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang berbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tu dah dia dibangunkan nanti pun dia memberi juga manfaat kepada kita. Ketika dia wafat sekarang pun dia masih memberi manfaat. Masa dia hidup tadi, dia dah doa daripada kita, ampunkan dosa umat aku hingga akhir zaman nanti, yang kecil, dosa yang besar, dosa yang terang, dosa yang tersembunyi. Dia dah doa dah. Hak kita duk tadah tangan semua ni yang kata diampunkan dosa kita apa semua ni, sebenarnya tu adalah daripada berkat doa Rasulullah SAW. Hak kita tak ada. Kita tak ada. Tetapi dengan belah ihsan yang Allah telah beri keampunan kepada kita, kerana Rasulullah telah berdoa kepada kita sejak 1400 tahun dahulu lagi. Jangan dia katalah kita ni doa mustajab, dia kenan pun lega apa ni, sakit pun semua sihat, habis semua lega, habis semua dah. Rasulullah ada doa dah untuk kita sebenarnya. Allah Tuhan. Begitu juga kita ketika berada di yang mana Telaga Kautsar tadi ni, kalau kita minum hilang dahaga, tak haus dah selama ni. Ada lagi tengoklah kitab Imam Sayuti disebut
Telaga Kausar ni ada dua, satunya berada di yang di luar syurga ni, yang satu lagi ada di dalam syurga, ada juga di dalam syurga. Baik. Tapi yang kita nak tahu yang inilah, yang di luar ni, di padang mahsyar ni lah. Baik. Yang kedua, Rasulullah berada di tempat timbangan amalan kita. Seandainya amalan buruk kita lebih berat daripada amalan baik, Rasulullah akan memberi pertolongannya pada situ. Kalau dia ada boleh nak memberatkan cincin dia, tongkat dia, ke serban dia akan letak di situ supaya berat kita ni, selamat kita. Kita sepatutnya ahli neraka dah, tetapi Rasulullah memberi syafaat pertolongan di situ. Perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu selepas dah dibangunkan nanti. Begitu juga ketika kita nak melintas titik siratal mustaqim, Rasulullah ulang alik. Patut dia boleh masuklah dalam syurga tu, lantak bila hampa punya pasal. Tapi dah, Rasulullah masih lagi membantu, memberi manfaat kepada kita, menolong kita. Dia akan berkata, Rabbi salimna, wahai Tuhanku, selamatkanlah kami, selamatlah umatku melintas titik siratal mustaqim ini. Yang mana kita tahu titik siratal mustaqim ketika itu ada malaikat-malaikat, penjaga-penjaganya, yang ada besi-besi cakuknya nak menarik. Ada orang yang lepas lalu lintas pantas seperti kilat, ada orang yang seperti kuda berlari laju, ada yang seperti berjalan, ada yang kelajuannya seperti orang yang merangkak, ada yang dah terjatuh dah tapi dapat naik balik dan selamat juga, ada yang jatuh terus. Na'udzubillah min zalik. Tapi Rasulullah sentiasa berulang alik dan pegang, bawa pergi lintas sana sambil berkata, Rabbi salimna, wahai Tuhanku, selamatkanlah kami. Masih lagi Rasulullah memberi manfaat kepada kita, masih lagi Rasulullah memberi pertolongan dan syafaat kepada kita selepas kebangkitan nanti. Tapi sekarang ketika dia dah wafat sekarang ni, berada di alam barzah, dia memberi manfaat pada kita. Ya, dia memberi manfaat pada kita. Man salla alayya marratan sallallahu alaihi ashar. Siapa-siapa yang selawat kepadaku, kata Rasulullah, sekali, nescaya Allah Ta'ala akan selawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan selawat itu akan dibawa kepada Rasulullah. Dan Rasulullah melihat muka kita macam mana, wajah kita dia kenal. Bila kita selawat kepada dia, dia kenal. Dan Rasulullah pun menjawab balik selawat pada kita sebanyak 10 kali. Sekali kita berselawat, 10 kali Rasulullah. Seandainya selawat yang Rasulullah itu sekali itu kena balik kepada kita, nescaya selamat kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Belum kita kira lagi selawat daripada Allah Subhanahu wa taala yang 10 kali kepada kita. Rasulullah dah wafat dah. Dia memberi manfaat pada kita lagi dah. Duk tolong kita lagi dah. Dengan kita selawat tadi, dia tolong kita lagi. Dia selawat lagi balik ke kita. Allahu akbar. Satu insan yang sangat baik, tak tahu dah habis cerita dah, sangat baik dah. Jadi sepatutnya kita mengingati orang yang buat baik kepada kita. Seandainya kita ini tak mengingati Rasulullah, tak maulah mengingati Rasulullah, tak mau selawat ni, nampak sangat orang ini orang yang tak bersyukur. Nabi dah tolong dia masa Nabi hidup dulu. Nabi tolong dia masa Nabi sedang wafat, berada di alam barzah sekarang. Nabi tolong dia nanti, nak tolong dia nanti bila dia dibangunkan esok di akhirat kelak esok ni, di padang mahsyar sebagainya. Tapi orang ni tak mau mengingati Rasulullah. Macam mana orang ini? Allah, kita ni kalau hari lahir anak kita, kita buat pengorban, beli bagi makan. Dia bukan buat baik dengan kita pun kadang-kadang. Anak kita tu kadang-kadang ada buat tinggal semayang, neraka ke apa semua tu dengan kita. Tapi kita sayang lah anak kita, sayang, kan? Beli dah hadiah apa, beli, bagi apa semua, buat beli kek, buat jamuan apa semua buat. Kadang-kadang dia lawan kat kita tu. Dia nak kita tak lawan atau mana kan? Tapi lawan kat. Tapi Rasulullah ni pernah lawan kita dah. Tolong kita selamat daripada neraka. Rasulullah ni tolong kita selamat daripada neraka. Selamat di mizan, dapat minum telaga Kausar. Titik siratal mustaqim, kita bawa nak lintas selamat di dalam, selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak ingat Rasulullah ni, ya Allah, teruk sangatlah orang tu. Allah, kita ni kena sentiasa ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa minan nasi ajma'in. Dan tak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku ni, kata Rasulullah, ahabba, lebih kamu kasih, ilaihi, kepadanya, min walidihi, daripada bapaknya dan juga anaknya dan seluruh manusia.
Para ulama usul mengatakan, kalaulah kita ni ada orang lain yang lebih kita kasihi daripada Rasulullah, hukumnya kufur. Apa kata Rabi? Rasulullah dah bersabda dah tadi ni, aku ni, kata Rasulullah, hampa kena kasih ke aku ni lebih daripada diri hampa sendiri, lebih daripada hampa kasih kepada kedua ibu bapa kamu, lebih daripada kamu kasih kepada anak laki kamu, anak perempuan kamu, dan seluruh manusia yang lain. Kerana apa? Kerana ibu bapa anak kita ni takkan lahir ke dunia melainkan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita takkan dapat iman daripada ibu bapa kita. Ibu bapa kita dapat iman itu, kita lahir daripada perut ibu bapa kita yang dah iman ini, kerana adanya Rasulullah lahir. Rasulullah mengajar kepada kita tentang iman. Oh, kita dapat iman. Jadi patut tak kita cinta dan sayang kepada Rasulullah lebih daripada kita? Patut. Memang patut. Memang layak. Memang betul Rasulullah kata. Dan Rasulullah kata itu bukan kerana dia kesombongan dan angkuh dah, tetapi itu diperintah. Kita selalu dengar pada hari Jumaat khutbah macam mana khatib dia kata, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Dan Allah telah perintahlah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian semua, laki perempuan, tua muda kecil besar, semua orang beriman ni, sallu alaihi wasallimu taslima, hendaklah kamu berselawat ke atasnya dan ucap salam sejahtera lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh lekang dengan Rasulullah. Seperti mana syahadah kita tengok, asyhadu an la ilaha illallah, mesti ada, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh tak dia seorang ni kata, saya dah syahadah asyhadu an la ilaha illallah, saya dah beriman dah. Boleh terima tak iman dia? Tak boleh terima. Seorang nak masuk Islam, dia kata cukuplah, saya kata asyhadu an la ilaha illallah sudahlah. Buat apa nak kata Muhammadar Rasulullah pula? Tak boleh. Allah Taala letak syarat, mesti ada Muhammadar Rasulullah. Dia mesti kena beriman dengan Rasul, baru diterima akidah imannya. Kalau tidak, tak diterima imannya. Sebab tu bila kita baca bismillah, kata ulama, bila kita baca bismillahirrahmanirrahim, nampak ada Nabi Muhammad di situ. Ingat kat Nabi? Tak ingat? Mana ingat? Ni baca bismillah ni kat Tuhan ni semua. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mana ada Nabi Muhammad? Ulama kata mu kena ingat, siapa yang ajar bismillahirrahmanirrahim kepada manusia? Malaikat mengajar Nabi Muhammad yang bismillah tu. Siapa yang sampai kepada seluruh manusia yang lain ni, ialah terbit daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh ucap bismillahirrahmanirrahim. Siapa ajar kita? Nabi kita yang ajar kita bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ajar kita baca Fatihah, surah Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin? Bukan malaikat yang ajar pada kita. Malaikat hanya ajar kepada Nabi Muhammad. Lepas tu siapa yang Nabi Muhammad lah yang ajar seterusnya kepada orang lain. Jadi kita boleh baca bismillah, kita ingat pada Rasulullah yang ajar kepada kami, ya Allah, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh sebut alhamdulillahirabbil alamin. Kita boleh semayang, boleh sujud ni, kita ingat pada Rasulullah. Tak lekang kita dengan Rasulullah. Ada sentiasa siapa yang ajar sujud kepada kita. Yang ajar sujud kepada Nabi hanya Allah SWT. Sujud macam ni, iktidal macam ni, rukuk macam ni. Ketika malam Isra dibawa Rasulullah, Allah Ta'ala yang ajar. Tapi Allah Ta'ala mengajar kita tak begitu. Tapi Allah Ta'ala mengajar kepada kita, Rasulullah yang mengajar pula sampaikan kepada kita, rukuk macam ni, nak takbir macam ni, macam sujud macam ni, nak iktidal macam ni. Jadi dalam kita sembahyang tu, bukan saja kita sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita ingat, wahai ya Allah, Rasulullah lah yang ajar kami bertakbir seperti ini, rukuk seperti ini, sami Allah seperti ini, sujud seperti ini, ya Allah. Tak lekang kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bicara hari ini supaya kita ni sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saja ketika musim Maulid Rasul, tetapi ketika baca Rasulullah. Ketika kita nak sembahyang kita ingat, lepas sembahyang kita ingat, ketika kita baca Quran kita ingat Rasulullah yang ajar kita ke Al-Quran. Rasulullah sendiri yang ajar pada kita, sampai kepada sahabat-sahabat seterusnya, sampai kepada kita yang ajar bacaan Al-Quran itu pada kita. Jadi kita ingat sentiasa kita bersyukur dan berterima kasih kepada Rasulullah. Tanda kita bersyukur, kita memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan lupa Rasulullah sentiasa memberi pengorbanan kepada kita. Sampai sekarang ni dia masih lagi memberi pertolongan kepada kita. Ucaplah selawat. Apa kata? Kita berselawat ramai-ramai. Boleh tak? Masa dah bunyi. Selawat ni senang kalau kita dengar. Saya baca, lepas tu ikut ramai-ramai. Boleh. Senang. Nak berdiri ya? Boleh berdiri ya? Kan nak duduk yang sakit. Yang sakit duduk lah. Kita tak paksa tak sakit. Sakit berdiri jatuh debu pula. Tu satu hal pula. Okey, mari kita bangun ramai-ramai yang sihat. Yang sakit tak sah. Boleh je. Berdiri nampak? Saya kena angkat mic-nya. Ikut saya teman-teman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fakhtabat minhul buduru, misla husnika ma ra'ayna qaddu ya wajha sururi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad, ya karim alwalidaini, hawduka as-safi al-mubarrad, wirduna yawman nushuri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alimu sirri wa akhfa, mustajibud da'awati, Rabbi irhamna jami'a bi jami'i salihati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan selawat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita minta ampun di atas kesilapan bacaan-bacaan kita dalam memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pujian kita ini ikhlas dan sampai kepada Rasulullah dan ditimbang dan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya dan diterimanya insya-Allah. Wahai Allah, kita doa sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau sampaikanlah bacaan selawat ini kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah kami dapat bertemu dengan kekasih-Mu, wahai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau lindungi kami esok di akhirat sehingga kami tidak dapat melihat wajah kekasih-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinlah kami minum daripada air telaga Kausar, daripada tangan kekasih yang mulia ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keberatkanlah timbangan kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon syafaat kekasih-Mu ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Tanpa syafaat kekasih-Mu ya Allah, pastilah dosa kami banyak ya Allah. Tolonglah kami ya Allah dengan syafaat yang besar daripada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami di titik Siratal Mustaqim. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah untuk selamat daripada melintas titik Siratal Mustaqim dengan ditolong oleh kekasih-Mu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa anak, isteri kami dan seluruh keluarga kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Ampunlah juga dosa kami seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir zaman nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah, kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Tambahkanlah ilmu-Mu kepada kami ya Allah. Ikhlaskanlah hati kami ini ya Allah sehingga akhir hayat kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum